Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, terlebih dahulu kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia dan maka pada malam ini sekali lagi kita bersama-sama di masjid yang mulia dan berkat ini untuk kita menambahkan ilmu yang berkaitan dengan sifat 20 ini, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kehidupan kita dan mengenyakan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, insya-Allah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini kita mempelajari tajuk yang kedua daripada kitab ini, iaitu mengenal makhluk. Dan sebelum ni kita pun dah ma'rifatullah. Sebelum ni kita ma'rifatullah, mengenal Allah. Maknanya kita bila mengenal Allah tu bukan mengenal zat Allah, tapi mengenal sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah itu sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah. 20 sifat. Kita mengenal Allah dahulu, lepas tu kita kenal pula diri kita. Siapa diri kita? Bagaimana dalam ilmu tauhid ini makhluk ini dikenali dan dibahagi-bahagikan, apa bahagian-bahagian yang ada pada makhluk ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Soalan dia, adakah perbezaan istilah bagi makhluk? Makhluk ni banyak istilahnya, berbeza-beza istilah dia. Yang kita tahu ialah makhluk, dan yang menciptakan kita ialah Khalik. Khalik ialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Makhluk ialah yang diciptakan. Tapi ada berapa jenis? Berapa nama-nama yang kita boleh beri kepada makhluk ni? Ada berapa nama? Kalau makhluk sahaja mungkin satu nama saja, tapi ada banyak lagi, nama-nama yang lain yang perlu kita tahu supaya kita ni jangan terbatas kepada satu makna saja. Jadi antara istilah-istilah makhluk, pertama sekali makhluklah. Apa dia makhluk? Makhluk ialah sesuatu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makhluk. Daripada mana lahirnya perkataan makhluk ini? Makhluk ini adalah bahasa Arab. Tetapi kita dah selalu gunakan, maka seolah-olahnya perkataan makhluk ni dah terbiasa pada kita. Tetapi sebenarnya asal usulnya ialah daripada bahasa Arab, khalaqa yakhluqu khalqan wa khaliqun wa zaka makhluqun. Makhluk yang kena jadi. Jadi kita ni makhluk lah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, makhluk juga dipanggil alam. Apa dia alam? Selain makhluk kita dipanggil sebagai makhluk, kita juga dipanggil alam, iaitu sesuatu yang selain daripada Allah Taala adalah makhluk. Kita ni selain daripada Allah SWT adalah alam. Jadi alam ini terdiri daripada dua. Satu jirim, itu kita dah
dah dengar dulu perkataan jirim, Dia saya sebut lagi lah, dalam kitab ni sebut lagi jirim, iaitu benda. Jirim ni adalah benda, macam ni dipanggil jirim. Tetapi dia tidak dipanggil jirim kalau dia tidak ada tempat dia. Maknanya jirim ni sesuatu yang bertempat, yang ada ruang. Letak kat sini, dia adalah jirim yang ada tempat dia. Macam kita juga adalah jirim. Sebab kita memerlukan ruang, kita memerlukan tempat. Sebab itu macam malaikat, macam jin, macam makhluk-makhluk yang lain, dia tak seperti kita ni, seperti alam ataupun makhluk kita yang perlu tempat, perlu ruang. Kalau kita dah memenuhi ruangan semua dalam masjid ni, maka jirim-jirim yang lain tak boleh masuk. Tapi makhluk lain boleh masuk yang tak memerlukan ruang. Malaikat boleh masuk. Sebab itu Rasulullah kata bila ada majlis-majlis pengajian macam ni, ada 7,000 malaikat bersama dengan kita. Duduk kat mana? Sebab dia tak perlukan tempat. Dia makhluk yang dijadikan daripada cahaya. Dan alam juga terdiri daripada arat. Apa makna arat? Iaitu ada sifat kepada jirim, sifat kepada benda. Jirim tu benda, maka arat itu adalah sifat benda. Sifat kepada jirim tersebut. Kalau sifat jirim tu hitam ke, putih ke, besar ke, kecil ke, tinggi ke, rendah ke, itu arat. Arat ni sesuatu yang merupakan sifat kepada jirim. Tapi Allah kita tak panggil arat. Nanti kita belajar tentang zat Allah. Allah kita tak panggil arat, kita panggil sifat. Tapi kalau jirim, kalau manusia macam kita ni, ataupun makhluk-makhluk lain yang memerlukan ruang dan tempat, ia memerlukan arat. Ia adalah arat, ada sifat dia. Dan kedua-duanya ini, jirim dan arat ini, termasuklah di dalam maksud yang disebutkan alam. Iaitu yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala dipanggil alam. Tetapi makhluk ni ataupun jirim ni ataupun alam ni ialah yang terdiri daripada jirim dan arat. Jirim iaitu benda dan sifat benda. Itu alam. Kalau kita baca Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Alamin itu alam lah. Tapi itu lagi luas, Itu yang lain daripada Allah adalah alam. Termasuklah jin, syaitan, hantu, dan iblis, semuanya adalah alam. Yang lain daripada Allah adalah alam. Kemudian yang ketiga, makhluk juga dipanggil mungkin. Dalam kitab tauhid, mungkin. Selalunya mungkin ni tuan-tuan dan puan dalam bahasa Melayu, kita tak sebut mungkin, kita sebut apa? Mungkin. Mungkin boleh jadi itu, boleh jadi ini, mungkin. Mungkin mungkin sesuatu itu macam itu, mungkin sesuatu itu macam itu. Tapi dia mungkin, mim kaf nun, mungkin. Apa makna mungkin? Sesuatu yang boleh ada dan boleh tidak ada, itu mungkin. Makhluk ataupun makhluk juga dipanggil mungkin. Boleh ada, boleh tak ada. Bukan maknanya dia boleh gaib, boleh tak gaib. Artinya Allah boleh adakan makhluk ini, Allah boleh tak adakan makhluk ini. Hari ni Allah adakan kita, mungkin besok kita tak ada. Maknanya dimatikanlah. Itu mungkinlah sebab kita makhluk ni, kita ni adalah dipanggil mungkin sebab Allah boleh adakan kita dan boleh tak adakan kita. Sebab itu adanya kita sebagai mungkin ni, adanya kita dan tidak ada sama berat. Kita tak boleh mengatakan kita ni mesti ada, dan kita tak boleh memastikan kita ni besok tak ada, kita tak ada, sama berat. Boleh jadi hari ni kita ada, boleh jadi besok kita tak ada.
Boleh jadi sekarang ni kita ada, boleh jadi lepas 5 minit ni kita tak ada. Sebab itu dipanggil mungkin. Makhluk lain, ada jirim, ada arat, tapi mungkin ini adalah 50% dia ada, dan 50% boleh jadi dia tiada. Bukan tiada, tak ada, boleh jadi hari ni 50%, kita ni 50% dalam kedudukan yang ada dan tidak ada. Ia boleh berubah. Mungkin ini boleh berubah daripada tiada kepada ada atau sebaliknya. Itu mungkin. Kita adalah mungkin. Selain kita dipanggil makhluk, kita juga dipanggil mungkin, kita juga dipanggil alam, kita juga dipanggil mungkin. Mungkin ni artinya kita boleh berubah daripada tiada kepada ada atau sebaliknya. Itu mungkin. Daripada ada boleh berubah kepada tiada. Ini yang kita samakan dengan malaikat. Malaikat dia boleh berubah-ubah kepada keadaan-keadaan yang berbeza-beza. Malaikat boleh berubah, berupa macam orang lelaki, boleh berubah berupa orang perempuan, boleh berubah berupa tentera Islam. Itu perubahan pada malaikat. Tapi mungkin kita ni boleh berubah. Kita tak boleh berubah macam malaikat. Kita boleh ubah tak ada kepada ada ataupun ada kepada tak ada. Sebelum kita ada kat dunia ni, kita ada tak? Tak ada kan? Kita sebelum wujud di dunia ni, kita tak ada di dunia. Kita ada di alam ruh. Di mana alam ruh tu? Itu Allah lebih mengetahuilah. Alam ruh tu alam ruh yang mana belum ada jasad lagi, belum ada mungkin lagi, belum ada belum ada alam ataupun ada makhluk lagi, alam ruh lagi, belum dimasukkan wa nufikha fir ruh min amri rabbih. Allah tak meniupkan lagi ruh tu ke dalam jasad kita. Kita ada di alam ruh. Besok kita balik pada alam ruh. Bila kita balik pada alam ruh, bila kita meninggalkan dunia ini, kita masuk alam ruh lagi sekali. Sebelum kita datang ke dunia ni, kita berada di alam ruh. Lepas tu kita diwujudkan di dunia ni dan kita dibesarkan, kita jadi dewasa, kita jadi tua. Kemudian kita meninggalkan alam dunia ni, kita masuk balik alam ruh. Tapi tak dipanggil alam ruh. Dipanggil alam apa? Alam barzakh. Alam barzakh. Mula-mula lah kita transit kat situ dulu. Lepas transit ke alam barzakh besok, bila datangnya yaumul kiamah, hari kiamat, kita pun dikeluarkan daripada alam barzakh ataupun dikeluarkan daripada kubur kita. Kemudian kita masuklah ke padang mahsyar ataupun ke alam akhirat. Banyak perpindahan kita ni. Perpindahan kita ni yang paling banyak sekali manusia lah. Ada 5 kali berhijrah. Dari alam roh ke alam dunia ke alam barzakh, daripada alam barzakh ke alam akhirat, satu lagi alam, sama ada kita masuk alam syurga ataupun alam neraka. Ada 5 perpindahan. Jadi kita ini boleh berubah daripada ada kepada tiada, daripada tiada kepada ada, maka kita dipanggil mungkin. Tak panggil makhluk pun tak apa, mungkin. Tapi janganlah balik rumah kan panggil lah orang rumah mungkin. Diri kita ni mungkin. Dan sesuatu yang menjadikan kita ada atau tiada itu adalah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menentukan. Maka Allah yang menentukan itu ialah penentuan Allah itu dipanggil mukhassis. Mukhassisnya Allah tentukan kita. Bukan kita tentukan diri kita. Kita tak menentukan diri kita. Allah yang tentukan diri kita. Sebab itu kita tak dapat tahu apa yang akan terjadi pada diri kita di masa yang akan datang. Sama ada kita duduk dalam keadaan aman, damai, selamat, sihat, kuat, sakit ataupun tidak. Tetapi sudah pastilah kita akan berubah.
daripada muda kepada tua, daripada tua kepada tua lagi, kemudian kita pun meninggalkan dunia ini. Jadi ini perubahan. Maka sebab itu kita dipanggil mungkin. Selain daripada makhluk, kita ni dipanggil makhluk, kita ni dipanggil alam, kita dipanggil mungkin, kita juga dipanggil hadis. Hadis, iaitu baru. Apa makna baru? Hadis ni apa makna dia? Sesuatu yang sebelumnya tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuatu yang sebelumnya tak ada. Kita sebelum tak ada. Tapi bila Allah Taala adakan kita, maka kita dipanggil hadis, iaitu baharu. Maknanya kita ni adalah baharu. Arti baharu bukanlah qadim. Ada yang menciptakan kita. Kalau qadim ni macam zat Allah Subhanahu Wa Taala, sifatnya qadim, dah sedia ada. Kita ni belum ada, kemudian Tuhan adakan, maka dipanggil hadis. Allah tu sifatnya qadim, dah sedia ada. Zat Allah Taala tu qadim, sifatnya qadim. Semua sifat-sifat Allah Taala qadim, dah sedia ada. Kita tak boleh kata kita dah sedia ada. Kita sebelum kita ada, kita berada di alam roh, kemudian Allah ciptakan kita. Bila kita tercipta, maka kita dipanggil hadis, baharu. Yang baharu ni berubah-ubah lah, tuan-tuan. Jadi ada 4 nama dah. Pertama, nama kita makhluk. Yang kedua, kita dipanggil juga alam. Yang ketiga, kita dipanggil mungkin. Yang keempat, kita dipanggil hadis. Yang kelima, kita dipanggil kaun. Kaun ni, maksud dia ialah sesuatu yang diciptakan. Itu kaun. Sesuatu yang diciptakan, dijadikan oleh Allah Ta'ala. Maka sesuatu yang diciptakan dan dijadikan oleh Allah Ta'ala itu dipanggil kaun. Dan bila dia banyak, maka dipanggil kainat. Macam alam kita ni banyak. Bulan, matahari, bintang, dan juga cakrawala yang lain, semuanya dipanggil kaun. Kalau satu kaun, kalau banyak itu kita dipanggil dianya ialah kainat, iaitu makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipanggil kaun. Kita juga dipanggil kaun, sebab kita diciptakan, Allah Ta'ala ciptakan kita, maka dipanggil kaun. Kemudian yang kelima tadi kan, yang keenam. 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang keenam. Dah 5 nama dah terhadap kita ni, manusia ni. Pertama makhluk, kedua alam, ketiga mungkin, keempat hadis, kelima kaun, yang keenam jirmun ataupun jirim, iaitu makhluk ini ataupun yang Allah ciptakan kita ini juga dipanggil jirim. Jirim ni ialah sesuatu yang mengambil ruang, yang mengambil lapang. Jadi kalau yang mengambil ruang, mengambil lapang itu adalah jirim. Itu benda yang memerlukan tempat. Kalau sekiranya semua tempat-tempat yang ada di dalam masjid ini telah dipenuhi, artinya jirim-jirim dah penuh tempat ni, jirim-jirim yang lain dipaksa duduk keluar lah. Artinya jirim-jirim yang lain kena keluar, duduk kat luar. Tak ada kat luar, duduk kat mana lagi? Itu bezanya kita dengan malaikat, bezanya kita dengan jin, bezanya kita dengan makhluk-makhluk yang gaib yang lain, yang tak perlukan tempat, yang tak perlukan ruang. Kita jirim perlukan tempat, perlukan ruang. Lebih daripada itu lagi, tuan-tuan, perlu kepada perkara-perkara yang kita perlu, seperti makanan, pakaian, minuman dan sebagainya. Itulah jirim. Tapi kalau malaikat juga perlu makan, perlu pakaian, perlu minuman macam kita juga,
Dapat tak kita makan agaknya lah. Kalau malaikat pun nak makan juga macam kita. Malaikat juga nak minum macam kita. Cukup tak air agaknya? Cukup tak makanan? Cukup tak beras dan sebagainya? Tak cukup, tuan-tuan. Sebab itu Allah bahagikan makhluk ini. Ada yang perlu seperti mana makhluk ataupun kita ni perlu pada makanan pakaian. Ada makhluk yang tak perlu. Seperti malaikat. Syaitan pun tak perlu. Ya? Tak perlu pada makanan, tak perlu pada minuman, cuma dia mengacau orang je. Dia mengacau manusia je. Dia tukang kacau lah. Ya? Selain daripada nama-nama tersebut, nama yang lain disebutkan kepada makhluk juga adalah jisim. Jisim. Ya? Jisim sesuatu yang boleh dibahagi-bahagikan. Jirim sesuatu benda yang memerlukan tempat lapang untuk ruang untuk dia tinggal. Tapi jisim ialah benda yang boleh dibahagi-bahagikan. Ada soalan, tuan-tuan? Kalau tak ada soalan saya teruskan sebab semua orang dah faham. Tak apa. Kita belajar pelan-pelan, bukan banyak-banyak. Jisim. Bolehlah dibagi-bagikan. Ada kepala, ada tangan, ada bahu, ada kaki. Itu panggil jisim. Kalau jirim, benda yang memerlukan ruang. Bukan saja manusia, benda-benda lain pun perlukan ruang. Ini pun jisim, jirim, panggil jirim. Tak mana kita nak letak botol ni? Kalau tak betul ruang. Jisim boleh dibagi-bagikan. Maknanya Allah ciptakan jisim tu cukup lengkaplah, sempurna, zahir dan batin. Bahagian zahir dan bahagian batin. Ada kepala, ada tangan, ada kaki. Tapi kalau tak ada kepala, tangan tak ada, jisim juga tapi tak lengkap lah. Jisim yang tak lengkap tapi dipanggil jisim juga. Sebab ada kaki pula, ada paha, ada tangan, ada kaki, ada apa, ada mulut, ada mata. Itu jisim. Kalau tak ada semua tu, boleh tak panggil jisim? Tak dibagi-bagikan, tak ada benda nak dibagikan, tak ada benda. Ada ya, tapi tak ada kepala, tak ada tangan, tak ada kaki, tak ada apa, tak ada. Itu bukan jisim. Sebab itu benda yang boleh dibagi-bagikan adalah jisim. Air jirim. Air jirim sebab dia memerlukan tempat dan ruang. Kalau air yang banyak, dia memerlukan lautan. Air yang sikit, dia memerlukan sungai. Air yang lagi sikit, dia perlu apa? Kita panggil apa? Tali air. Itu air yang perlu tempat yang kecil lah. Kemudian air yang lagi kecil, dia perlu tempat yang lagi kecil lah. Air yang sedikit, dia tak perlu ruang yang banyak. Tapi air yang banyak, dia perlu ruang yang, air yang banyak, dia perlu ruang yang lebih besar. Sebab tu ada lautan. Itu tempat air yang banyak, lautan. Lautan ni air dia najis tak? Lautan lah air yang paling baik sekali. Sebab dia tidak terjejas oleh perkara-perkara yang mengotori air yang sedikit. Air sedikit kurang pada 2 kolah, dia kotor kalau masuk najis. Tapi lautan, kalau 5 ekor kau mati pun dalam lautan tu, dia tak jadi najis sebab dia air yang banyak. Itu cerita tentang hukum fiqh lah pula. Ada ulasan sikit kat bawah ni, nota kaki kat bawah. Alam berasal daripada alamah. Alam berasal daripada alamah. Alamah ni apa, tuan-tuan? Kita ada tak alamat rumah kita? Kenapa kita sebut alamat? Ada orang tanya kita, tolong bagi alamat, tuan. Apa mana alamat? Alamat artinya tanda. Maknanya kita duduk kat mana?
Itu alamat kita. Sebab kita duduk di alam ni ada alamat. Kalau tak ada alamat, di mana? Alam barzakh tak ada alamat. Mana nak cari orang duduk dalam barzakh tu? Dunia ni ada alamat. Alamat yang besar ataupun alamat yang kecil. Alamat yang besar macam mana? Kita duduk di benua Asia, itu besar. Boleh tak kita beritahu orang, alamat saya benua Asia, mana orang nak cari? Kemudian dikecilkan lagi, Malaysia dikecilkan lagi, mana pula tu? Negeri Sembilan, dapat dikecilkan lagi, Rembau dikecilkan lagi, pergi Joneh, barulah dapat alamat. Pergi Joneh pun nombor berapa pula rumah. Itu alamat. Maknanya alamatnya orang yang ada tanda duduk satu-satu tempat itu. Kerana alam atau makhluk adalah tanda kepada adanya penciptanya, iaitu Allah Ta'ala. Itu maksudnya alamat. Selain daripada dia memberi tanda kepada kedudukan kita, alam ataupun makhluk ini adalah sebagai tanda adanya penciptanya. Kita ni tanda kepada adanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adanya pencipta kita, Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu. Maknanya selalunya kita ditanya, apa tanda adanya Allah? Apa tanda wujudnya Allah? Adanya alam yang dicipta ini, itu makhluk yang dicipta ni ada. Sebab inilah pendapat yang paling masyhur sekali. Kemudian ada juga yang berpendapat, iaitu pendapat yang tidak masyhur lah, yang membacanya dengan alim. Alam tak dibaca alam, tapi dibaca alim. Kenapa dibaca alim? Iaitu maksud dia itu memberitahu. Alim ni beritahu. Orang alim ada ilmu, dia kena beritahu orang yang tak ada ilmu. Maka bagus dia panggil dia alim. Kalau dia alim, dia diamkan diri dia tak beritahu orang, tu belum tahu lagi dia alim. Boleh jadi dia jahil. Dia untuk dia. Diam je. Diam. Ilmu ada, baca banyak, belajar banyak, tapi diam. Boleh tak kita panggil dia alim? Tak boleh dia panggil alim sebab dia tak menyampaikan ilmunya pada orang lain. Dia tidak membimbing orang lain kepada ilmu yang benar, yang lurus. Dia tak boleh dia dipanggil alim. Kerana alam atau makhluk memberitahu tentang adanya pencipta Allah, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alam ini ataupun kerana alam ini yang kita duduk sekarang ni adalah memberitahu kepada kita, walaupun dia tak ada apa-apa pun komunikasi dengan kita, tapi dengan kita melihat kepada pokok, kita melihat kepada langit, kita melihat pada gunung ganang, kita melihat kepada cekala-cekala yang lain, memberitahu kita ada pencipta alam ni. Ada pencipta alam ni. Tak payah tanya pokok, tak payah tanya lautan, tak payah tanya ikan di lautan, siapa Tuhan kamu, tak payah. Daripada kejadian dia memberitahu kepada kita bahawa ada Allah yang menciptakan dia. Begitu juga dengan diri kita, ada Allah yang ciptakan kita. Kita belajar daripada alam. Sebab itu ada setengah-setengah orang bijak pandai, dia kata universiti kita yang pertama ialah alam keliling kita. Dunia kita ni adalah universiti kita yang pertama. Kita belajar daripada alam keliling kita. Belajar daripada burung, belajar daripada ikan, belajar daripada haiwan-haiwan yang lain, belajar daripada pokok-pokok. Dengan pada situ kita tahu bahawa Allah itu menciptakan segala-galanya. Allah itu Maha Esa. Yang bawah tu kita tinggalkan sementara. Kemudian kita masuk kepada perkara yang kedua. Jika melihat kepada perbezaan istilah di atas, perbezaan iaitu makhluk, jirim, apa lagi tadi? Makhluk, alam, mungkin, hadis, kaun, jirim, jisim, bila kita lihat kepada istilah di atas, manusia boleh disebut dengan beberapa sebutan atau istilah tersebut. Kenapa?
Kenapa manusia boleh disebut dengan istilah-istilah tersebut? Sebabnya adalah perbezaan pengertian bagi setiap istilah seperti berikut. Pertama, istilah makhluk. Kita ulang sikitlah makhluk. Tadi kita dah sebut tentang makhluk. Tapi dijelaskan lagi, makhluk manusia dijadikan oleh Allah Ta'ala. Itu makhluk. Itu kepahaman ataupun kita faham makhluk adalah manusia yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian alam, istilah alam pula, manusia bukan Tuhan. Itu kena bezakan. Kalau makhluk ialah manusia yang dijadikan oleh Allah Ta'ala. Kalau alam bermaksud manusia bukan Tuhan. Ada tak manusia yang mengaku diri dia Tuhan? Dalam Quran banyak, tuan. Kita tak payah tengok zaman kita ni, ramai benar-benar. Dalam Quran Allah sebut Fir'aun mengaku diri dia Tuhan. Ana rabbukum, dia kata. Saya Tuhan kamu. Dia beritahu penduduk-penduduk orang Bani Israel di Mesir masa tu. Dia Tuhan kamu. Aku adalah Tuhan kamu. Mengaku diri dia Tuhan. Sebab itu dijelaskan manusia bukan Tuhan. Dan manusia terdiri daripada jirim dan arat, sifat buat. Manusia mesti terdiri daripada jirim, iaitu sesuatu yang memerlukan ruang dan tempat, dan ada aratnya. Ada sifat manusia itu. Maka sifat manusia itu tidak dipanggil sifat, dipanggil arat. Manusia itu adalah jirim yang memerlukan ruang dan tempat, dan sifat manusia itu dipanggil arat. Ni kita belajar basic dulu, tuan-tuan. Belum masuk lagi sifat 20. Sifat 20 besok mula kita berpusing-pusing. Boleh kita sampai. Tapi ni kita nak masuk dulu. Mungkin manusia boleh ada dan boleh tidak ada, dan boleh berubah daripada tiada kepada ada atau sebaliknya, yang semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu mungkin. Jadi kita juga boleh dipanggil mungkin, sebab kita ni boleh berubah-ubah. Boleh berubah-ubah. Boleh ada, boleh tak ada. Sebab yang menentukan kita ada ataupun tidak ada siapa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan kita yang menentukan. Sebab itu kita tak boleh elak. Kadang-kadang ada orang yang kita paling sayangi meninggalkan kita. Walaupun kita tak nak. Walaupun kita tak nak berlaku seperti itu, tetapi siapa nak? Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak. Dalam Quran pun kita baca Yasin selalu kan. Innama amruhu iza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Allah sahaja yang boleh cakap kun fayakun ni. Tuan-tuan jangan cakap kun fayakun. Sebab kita tak ada hak, tak ada kemampuan nak mengatakan satu kun fayakun. Tak boleh. Tak boleh juga kita nak buat sesuatu itu kun fayakun. Kita campakkan gelas ni kepada tiang ni, pecah, kun fayakun. Gelas pun pecah. Adakah kita memecahkan? Itu sampai ke situ ni pening pula kan. Adakah kita yang memecahkan? Jadi itu bukan istilah kun fayakun. Itu ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adanya kita dan tak adanya kita ini adalah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita pergi ziarah kubur lah tuan, nasib baiklah kubur-kubur di Malaysia ni ada batu nisan. Dia tengok tak batu nisan tu? Bolehlah tengok batu nisan tu. Tiap-tiap kubur tu ada batu nisan, tarikh lahir, tarikh mati, tarikh lahir, tarikh mati. Kita dah boleh hubung kepada diri kita? Belum lagi. Kita ada tarikh lahir, tarikh mati belum tahu. Tahu tak tarikh mati kita? Tapi kalau kita pergi kubur, kita tengok batu nisan tu, kita dah tahu dah. Ini tarikh lahir dia, ini tarikh mati. Ini umur 63 tahun, ini umur 70 tahun, ini umur 80 tahun, ini budak kecil umur 1 bulan pun ada.
Ya. Ha, itu bukannya kita yang buat tu, tapi itu Allah dah tentukan. Dia lahir sekian tahun dan mati sekian tahun, itu Allah tentukan. Kita pun begitu juga. Kita tahu tarikh kita dilahirkan, tapi kita tak tahu bila tarikh kita dimatikan. Kita tak tahu. Itu adalah mukhassis, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Hadis baharu. Ya. Manusia tidak ada sebelumnya, kemudian diadakan oleh Allah Ta'ala. Itu dipanggil hadis. Jangan salah faham. Kita pernah jumpa perkataan hadis. Apa dia hadis? Sabda Rasulullah itu juga dipanggil hadis. Itu bukan sama macam sini. Tak sama. Hadis maknanya di sini ialah baru. Kita ini baru. Ya? Sebelum kita ada, ya? Manusia tidak ada sebelumnya, kemudian diadakan. Itu dipanggil hadis. Sebelumnya tak ada, lepas tu ada. Lepas tu bila ada budak ataupun anak yang baru lahir, kita panggil orang apa? Orang baru ke orang lama? Kita ni orang baru ke orang lama? Kita ni orang lama. Yang baru lahir tu semua orang baru. Lama-lama jadi orang lama. Ya. Lagi lama kita panggil apa? Saudara-saudara mara kita yang lama-lama dah kita panggil apa? Waris qadim. Ya tak? Waris qadim orang lama sekali. Ya. Waris yang lama-lama dipanggil qadim, lama. Tapi bukan maksud qadim tu sedia ada. Ya. Tak ada yang mengadakan, dah sedia ada. Tak. Waris qadim ni waris yang paling lama sekali lah. Dia pun baru juga. Masa dia baru lahir, dulu dia pun baru juga. Bila dah lama-lama dia pun dipanggil waris qadim, waris yang lama. Jadi kita ni walaupun dah tua, kita dipanggil hadis juga, baharu. Kaun adalah manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala. Itu kaun. Kaunun. Kainat. Makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala dan manusia yang diciptakan Allah Ta'ala adalah kaun. Kemudian jirim, manusia mengambil ruang, lapang, jirim. Dah beberapa kali sebutlah jirim ni. Sebab benda-benda baru ni kena sebut selalu. Perkataan istilah-istilah baru ni sebut selalu, itu pun bulan depan dah lupa balik. Kalau bulan depan lupa balik tak apalah, lama sebulan kan. Kalau esok pagi dah lupa, sebut jirim, wahai jirim. Kita panggil kawan kita jirim. Kita tak faham. Orang yang faham dia faham lah. Dan yang seterusnya adalah jisim. Manusia boleh dibahagi-bahagikan. Makhluk kita sebagai manusia ni ada bahagian kita. Yang paling jelas sekali bahagian yang ada pada kita ni lah zahir dan batin. Yang zahir dan yang batin. Baik, seterusnya. InsyaAllah kita akan sambung lagi yang seterusnya ini. Iaitu ringkasan mengenal makhluk secara ringkas dalam kitab ini, tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati kehidupan kita dan mengenakan taufik dan hidayah pada kita semua, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma rzuqna ya rabbi fahman nabiyyin hifzal mursalin wa ilhamu malaikatil muqarrabin fi amatin ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.